Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas sahabat-sahabat yang tunggu, bersama dengan ucapan maaf di atas kelewatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala balas dengan segala rahmatnya kepada antum sekian, insya-Allah. Kita sambung kuliah kita pada muka surat 176 jilid kedua, ya. Raya awal. Ni raya lain ni. Insya-Allah. Muka surat 176, jilid kedua daripada Syarah Akidah Tahawiyah, cetakan Jakim. Okey. Matan yang kita syarahkan ini ialah berkaitan dengan matan Ahlul Kabair di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak kekal dalam neraka sekiranya mereka meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka tidak bertaubat, walaupun mereka tak sempat bertaubat. Jadi selain daripada dosa syirik, orang-orang yang berdosa, walaupun dosa mereka besar, mereka berada dalam masyiatillah. Apabila meninggal dalam keadaan tauhid, mereka berada dalam masyiatillah. Kita tidak katakan mereka tidak diampunkan, kerana selain dosa syirik, boleh jadi Allah ampunkan, boleh jadi Allah tak ampunkan, berada dalam masyiatillah. Jadi ahli tauhid yang meninggal dalam keadaan membawa dosa besar, mereka berada dalam masyiatillah. Kata Syekh, wa illam yakunu taibin, walaupun mereka tidak bertaubat. Okey, ini yang kita syarahkan hari ini. Kata Syekh, wa illam yakunu taibin, sekalipun mereka tidak bertaubat, ini kerana diperselisihkan lagi bahawa taubat adalah penghapus segala dosa. Akan tetapi ini kerana tidak diperselisihkan lagi bahawa taubat adalah penghapus segala dosa. Akan tetapi yang diperselisihkan ialah masalah orang yang tidak bertaubat. Syekh kata, kalau disyaratkan taubat baru ampunkan, itu tak ada selisih. Termasuk dosa syirik. Termasuk dosa syirik. Kalau taubat ni menghapus semua dosa. Jadi kalau dikatakan ahli dosa besar itu berada dalam masyiatillah sekiranya mereka bertaubat pada Allah, tak kena. Sebab taubat ini menghapuskan seluruh dosa. Dan taubat itu mesti berlaku ketika orangnya masih hidup. Dan ini yang membezakan antara istighfar dan taubah. Antara istighfar, orang tu boleh istighfar, dan orang lain boleh minta tolong istighfar. Tapi taubah, antara beza antara taubah dan istighfar, istighfar boleh orang lain tolong minta istighfar. Taubah hanya dikatakan kepada orang yang bertaubat di atas dosanya sendiri.
Kita tak boleh taubatkan dosa orang lain. Kita tak boleh taubat dosa untuk orang lain. Taubat hanya untuk orang yang melakukan dosa. Dia yang kembali pada Allah. Mereka minta ampun, istighfar. Orang lain boleh minta tolong istighfar. Kita baca Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kita istighfarkan untuk dia. Mohon keampunan untuknya. Jadi kalau kita disyaratkan taubat, artinya dia dah taubat masa hidup. Taubat masa hidup itu adalah cukup untuk mengatakan bahawa dia akan diampunkan oleh Allah secara nasnya. Tiap-tiap orang yang bertaubat akan diampunkan oleh Allah. Orang kata ikut masyiatillah, ya, masyiatillah. Tapi yang masyiatillah yang kita masukkan sini adalah sekiranya mereka meninggal dalam keadaan tidak bertaubat. Sebab kalau taubat selesai, tak ada beza antara syirik ataupun dosa yang lain. Taubat itu boleh menghapuskan seluruhan dosa. Yang membezakan adalah orang yang mati dalam syirik, orang kafir, tak boleh. Allah takkan ampunkan. Allah takkan ampunkan sebab Allah dah isytiharkan begitu. Allah dah beritahu. Dan kita pun tak boleh minta istighfar untuk orang kafir yang meninggal atau orang mati dalam keadaan melakukan syirik dan tidak bertaubat daripadanya. Okey, jadi kata Syekh, wa illam yakunu taibin, walaupun mereka tak bertaubat, saya kata mudah. Itu disepakatkan kerana bab ini tidak diperselisihkan. Kemudian kata Syekh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ba'da an laqullaha 'arifin. Setelah mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengenal Allah, bukan barulah mereka tahu. Padam silap. Ba'da an laqullaha 'arifin. Setelah mereka ini orang yang meninggal dalam keadaan tauhid, mereka berada dalam masyiatillah dan tidak dikatakan kekal dalam neraka sebab mereka ketika meninggal dalam keadaan mengenal Allah. Kalimah mengenal Allah dikritik oleh Abu Ja'far oleh Ibn Abil Iz rahimahullah. Beliau berkata, sekiranya Syekh berkata, tukar ayat, bukan ba'da an laqullaha 'arifin, tapi tukar pada ba'da an laqullaha mu'minin. Setelah dia bertemu Allah dalam keadaan beriman, itu lebih tepat berbanding dengan 'arifin. Orang yang kenal Allah sahaja tak semestinya mereka beriman. Itu hanya qaul Jahm bin Safwan. Dia sendiri tidak setuju dengan qaul tersebut. Jadi sekarang ini masalah pada penggunaan bahasa. Jadi Syekh kata, ba'da an laqullaha 'arifin, lebih baik kalau Imam Tahawi tukar, tak boleh tukar teks. Tapi beliau kata alangkah baiknya kalau Syekh tukarkan berlafaz ba'da an laqullaha mu'minin. Bukan 'arifin tapi mu'minin. Orang yang meninggal dalam keadaan tauhid adalah orang meninggal dalam keadaan mukminin, bukan meninggal dalam keadaan arifin. Sebab arif, orang yang kenal Tuhan, belum tentu dia mentauhidkan Allah. Sekiranya dia berkata barulah mereka beriman, bukan barulah, beriman, dalam keadaan beriman. Tukarkan terjemahan tu, barulah mereka tu padam, tu mereka beriman. Dalam keadaan mereka beriman. Jadi mereka ketika meninggal bertemu dengan Allah dalam keadaan beriman. Sebagai ganti kepada arifin, dalam keadaan mereka tahu, adalah lebih utama. Ini kerana orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak beriman dengannya adalah kafir. Iman ini yang membezakan antara seorang ahli tauhid dengan tidak, bukan ma'rifah. Kenal sahaja belum tentu dia beriman. Sebab ada orang yang kenal Allah tetapi tidak beriman. Beriman sahaja tapi mengenal sahaja tapi tidak beriman, dia adalah kafir. Okey, saya kata akan tetapi Jahmi berpada dengan kenal Allah sahaja. Macam kita bincang sebelum ini, yang mengatakan bahawa orang yang kenal Allah itu sebagai beriman, itu pandangan Jahmiyah. Pasti Syekh tidak maksudkan
Begitu. Pendapatnya adalah ditolak dan batil, iaitu Jahmiyah. Sebagaimana telah dibincangkan sebelum ini. Ini kerana iblis kenal Tuhannya. Iblis pun kenal Allah, tapi dia tidak beriman atau dia kufur. Dia kenal Allah, kemudian dia kufur pada Allah. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, wahai Rabbku. Jadi gariskan kalimah Rabb. Artinya dia kenal Rabb Allah sebagai Rabbnya. Kalau dia kenal Allah, kalau dikatakan kenal Allah itu cukup untuk beriman, iblis pun boleh dikatakan beriman sebab dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab disebut Rabb. Qala Rabbi. Asalnya Rabbi panjang. Wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku, tangguhkan kematianku hingga hari manusia dibangkitkan semula. Satu-satunya jin yang hidup sampai hari kiamat atau makhluk di kalangan jin dan manusia yang hidup sampai hari kiamat hanyalah iblis. Manakala isteri dia ke, anak dia ke, pengikut dia ke, siapa sahaja akan mati. Mereka berada dalam sunnatullah. Iblis sahaja yang ditangguhkan. Sebab tu bila ana tertarik dengan sebenarnya ana nak sebut dalam daurah semalam, tapi Ustaz Adri dah mendahului hafizahullah. Jadi ilmu beliau mendahului ilmu ana lah. Tentang macam mana nak berhujah dengan orang-orang yang nampak Nabi Khidir. Kita yakin dengan hadis Nabi, dengan hujah yang dibawa dalam kitab yang kita bincangkan semalam, bahawa Nabi Khidir dah meninggal. Jadi kalau dalam keadaan itu secara yakin, secara nas, dah ikut hadis Nabi SAW. Jadi kalau ada orang jumpa lagi Khidir, siapa yang masih hidup? Iblis je yang masih hidup. Kalau yang betul-betul nampak cerita, yang cerita kata dia masih hidup. Jadi sama ada iblis, kalau dia betul-betul hidup, dia pernah nampak, dia cerita, dia cerita tentang pengalaman dia dulu. Kalau dia cakap benar, artinya dia iblis. Kalau dia cakap benar, artinya dia iblis. Tapi kalau dia tipu, dia anak buah iblis. Betul tak yang kawan jumpa ni? Dia nampak pelik-pelik, kononnya hidup pada zaman Nabi Sulaiman. Dia dua je. Kalau yang betul-betul sama ada iblis sendiri datang, artinya dia cakap benar lah. Ataupun dia hantar pengikut dia, syaitan-syaitan yang menipu. Mengaku hidup zaman Nabi Sulaiman, mengaku dia sebagai Khidir dan sebagai hidup zaman Nabi Musa. Jumpa Khidir ke sebagainya, artinya dia penipu di kalangan syaitan. Dua je. Okey. Ada orang kata, bila sebut macam ni, tak percaya tentang ada Khidir. Kita percaya, tapi kita dah meninggal dah. Nabi Khidir dah meninggal. Manakala riwayat minum ma'ul hayah, air kehidupan sebagainya, kita tahu riwayatnya jelas. Semua ulama' bila bincangkan, bahawa riwayatnya adalah riwayat yang terlalu lemah atau palsu. Okey. Kata iblis lagi. Iaitu iblis tadi dia kata Rabbi. Kemudian iblis kata qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kekuasaan dan kemegahanmu. Jadi gariskan kalimah fa bi'izzatika. Iblis bukan setakat kenal Allah sebagai Rabb, tapi dikenal Allah mempunyai sifat al-izzah. Dengan kemuliaanmu ya Allah, dengan kekuasaan dan kemegahanmu ya Allah. Jadi iblis dia memilih untuk kufur. Memilih untuk kufur. Betul ada orang, ramai orang yang simpati iblis zaman sekarang ni. Kesian iblis. Lahir-lahir dah jadi jahat. Mana ada iblis dulu. Iblis ni dia makhluk macam kita. Dia ada pilihan. Cuma sampai sekarang dia memang nak hidup, nak lawan, nak bermusuh dengan orang Islam, dan dia sedia pun, dah tahu pun dia akan masuk neraka. Dipilih untuk kufur. Manusia pun ada macam tu. Manusia pun ada yang begitu. Dia bukan tak tahu kebenaran ajaran Islam, yang kaji Islam, yang tahu tentang kebenaran Islam, tapi dia memilih untuk kufur. Sebab apa?
nafsu dia lebih utamakan kehidupan dunia, habuan dunia yang dia nak kejar tu. Bahawa ramai orang yang bunuh orang, dia tahu, dia akan sampai dia tahu, sampai dia pun rasa syak Allah ampunkan dia ataupun tidak. Dia bukan tak tahu, tapi kehendak dia. Dan iblis lebih mengutamakan egonya, lebih utamakan ego dan sifat takabur dia. Aba wastakbar, dia memang istikbar. Dia orang, ada orang ni dia orang ke dan juga jin mereka ni ada sifat takabur. Bila sifat takabur ni, sifat takabur ada pada seorang, dia bukan sekadar orang yang sombong, yang belagak ni, bukan sekadar dengan orang biasa. Dia nak pertahankan ego ni, kadang-kadang menyebabkan dia lawan dengan orang yang kita rasa tak patut dilawan, berlawan. Sebab ilmu pun sama. Orang tak mengaku dia salah, kan? Tak mengaku dia jahil, dia sanggup lawan. Orang kata dia bodoh pun, dia bodoh lah orang kata. Yang penting dia lawan. Sebab tu golongan Batiniyah yang cerita tentang bila mereka tafsir Al-Quran, dia katakan mereka tak pandai tafsir Quran. Dia kata, hai, sebab Batiniyah ini tersebar bukan di negeri Arab, dia kebanyakan tersebar di negeri Ajam. Jadi dia kata, macam mana kau orang nak mengaku kau orang sampai ke tahap begini begitu, bahasa Arab pun tak pandai. Kan? Satu hujah yang menyebabkan ramai orang jadi terdiam. Betul lah. Bahasa Arab tak pandai, macam mana nak faham nak Al-Quran, hadis? Kalau faham ikut orang lain, maknanya taklid, bukan kamu ada ilmu alat. Ilmu alat utama tu bahasa Arab. Baru dah tahu bahasa Arab, baru datang ilmu nahwu, saraf, balaghah, itu rentetan daripada pecahan daripada ilmu bahasa Arab. Kalau ilmu bahasa Arab pun tak tahu, confirm lah nahwu tak tahu. Nahwu tak tahu, saraf tak tahu, balaghah tak tahu. Dan confirm tak faham semua usul fiqh. Mana nak faham kalau bahasa Arab tak tahu? Sekadar dengar, tahu pendedahan, dapat pendedahan, bukan memiliki kemampuan. Jadi, apa Batiniyah dibuat? Dia kata Al-Quran ini untuk seluruh alam, takkan untuk orang Arab je. Takkan Quran untuk orang Arab sahaja. Quran kan Allah turunkan untuk seluruh alam. Jadi dia faham dengan cara dia. Mukjizat Quran bukan pada bahasa Arab saja, tapi boleh lihat dalam pelbagai bahasa atau pelbagai cara. Maka wujudlah orang-orang yang duduk kira huruf Al-Quran, tafsir ikut nombor, ada yang tafsir ikut bentuk huruf. Jadi bentuk tu yang ditafsirkan. Kalau tafsiran tak ikut, memang jadilah. Contoh fikir betul-betul, nak kaitkan satu benda ikut bentuk, boleh jadi. Tapi kena fikir panjang sikit lah. Apatah lagi golongan Batiniyah ni, mereka bukan satu generasi. Yang lama fikir, nak fikir huruf alif ni, sampai bertahap qiyamuhu binafsihi ni, dapat seorang. Yang lain dipikir yang bentuk huruf seterusnya, dia dah kumpul, dia dah jadi lama, jadi dibukukan. Menyebabkan nampak dia macam ilmu. Belum lagi yang mimpi cuba syaitan ajar lagi. Di kalangan manusia dia akan lagi kerjasama untuk tafsir Quran dengan yang bersesuaian dengan apa yang mereka kehendaki. Jadi golongan ini mereka kata Quran tak perlu pun belajar bahasa Arab. Habis orang Arab, tu ilmu kulit. Memang zahirnya macam tu, tapi batinnya dia nampak pelik. Dia ada tafsiran yang memang menarik. Menariklah kalau kita tak fikir betul tak betul. Kalau tutup pintu sahih tak sahih, dia jadi menarik. Tapi bila sampai pintu orang tanya, apa orang cakap ada sumber ke tak sumber? Itu soalan yang paling, yang kira potong steam. Orang tengah seronok-seronok kalau tanya tentang dalil ke, tanya sumber ke, tanya bukti ya, memang tak sesuai lah. Anda tak akan dijemput lagi untuk hadir dalam kelas. Dan itu pun yang berlaku. Saya pernah hadir dalam kelas mereka sekali. Tertanya. Kita tak tahan kita. Tersilap. Memang tak terpanggil apa tu.
Masa sekolah. Tanya tu bukan sebab lepas dah jadi ustaz, kita dah belajar. Tak. Memang nak tahu. Rupanya majlis tu jangan tanya. Terima je. Kita mana tahu, kita budak baru. Kan, masuk sekali tanya. Lepas tu terus tak dialu-alukan untuk hadir. So nak masuk bukan semua boleh masuk. Kelas yang dibuat secara tertutup di rumah-rumah sebagainya. Dia nak ajak orang baru tu, dia lupa beritahu saya kot, jangan tanya. Tertanya dulu. Masa tu lebih dapatlah pengalaman dalam kelas tuan guru yang pakai seluar pendek. Pernah sekali. Kita pun tak sekoh dah tengok tu. Tapi anak murid kata dia sampai capat dia tak apa. Kita tak boleh. Dan benda ni bukan benda saya buat-buat. Saya suka sentuh benda ni sebab kita pernah lalui walaupun pengalaman yang sikit. Cukuplah nampak sekali dah lah. Kan? Sekali lari tapi yang penting dia pernah berlaku. Orang kata tempat lain tak berlaku tak tahu. Saya cerita yang saya nampak je. Tapi saya dengar cerita di tempat lain pun sama juga. Ada juga yang berlaku begitu. Jadi kita tak kisah pakaian, dia pakai seluar pendek ke, pakai serban, kita tak kira. Kita kira dia cakap tu betul ataupun tidak. Tapi kalau seluar pendek tu tak betul lah tu. Mustahil lah orang yang berakal ajar agama pakai seluar pendek. Nak guna mazhab mana sekalipun, sampai masa untuk dia mengajar agama mesti dia tahu pakaian yang sesuai. Okey. Jadi iblis kenal Allah. Jadi Syekh membetulkan, Syekh kata kalau Syekh gunakan kalimah mukminin lebih tepat berbanding gunakan kalimah arifin. Mereka orang yang meninggal bertemu dengan orang yang meninggal dalam keadaan bawa dosa besar asalkan mereka mukminin bukan arifin. Okey. Begitu juga Firaun dan kebanyakan orang kafir, mereka kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan sekiranya kalian tanya pada mereka siapakah ciptakan langit-langit dan bumi, pasti mereka akan jawab Allah. Syekh sebut kebanyakan orang kafir. Artinya ada tak orang kafir yang tak kenal Allah? Ada. Yang tak kenal Allah, yang tak kenal bila yang kenal, yang tak kenal pun ada. Sebab tu Syekh gunakan kalimah kebanyakan. Sebab tu ketika kita belajar tentang, kita sebut bahawa orang-orang yang mentauhidkan rububiyah, tauhid Allah secara rububiyah, namun tidak mentauhidkan Allah dalam bab uluhiyah, dia tidaklah dikira sebagai orang mukmin. Ada orang dia ambil kesempatan dia kata Allah. Dia kata orang kafir tauhidkan Allah rububiyah. Nampak? Jadi, tauhid tiga ni, ni ada seorang inilah yang forum dia buat nak serang Silivers Universiti Madinah. Seorang panel cakap apa? Dia cakap mereka menjadikan orang kafir itu sebagai ahli tauhid. Begitu juga buku yang tulis oleh satu buku disebarkan dulu di program bertemu dengan guru-guru takmir di sebuah negeri, dan tak disebutkan nama penulis, hanya disebutkan buku jabatan. Tapi bila tanya balik, salah cetak, tak tahu siapa yang cetak. Tapi akhirnya dah tahulah siapa penulis dia. Dia kata golongan yang belajar tauhid tiga, mereka menjadikan orang kafir sebagai ahli tauhid. So apa dengan tauhid rububiyah tadi? Dan mengkafirkan orang Islam. Tu dituduhlah. Orang Islam dikafirkan, dituduh orang, kita kan cerita tentang uluhiyah, orang yang walaupun kenal Allah tapi pergi sujud tawaf kat kubur boleh jadi buat syirik, boleh terkeluar pada Islam. Kan? Jadi ayat ni dijadikan benda yang diajarkan. Kita kena tahu juga kenapa orang marah. Orang awam ni kita kena maafkan mereka sebab mereka dapat maklumat begitu. Sebab ada ustaz-ustaz dewan yang ajar, dia kata orang yang belajar tauhid tiga ini, mereka jadikan orang kafir sebagai ahli tauhid. Dibawalah, bawalah ayat yang berkaitan dengan dalam kitab-kitab ulama salafiyah mengatakan bahawa orang-orang yang mentauhidkan Allah secara rububiyah,
Mentauhidkan Allah rububiyah artinya Allah, dia yakin Allah sahaja yang ciptakan alam dan mengatur alam ini, tidak ada orang lain. Tetapi tidak mentauhidkan Allah dalam bab uluhiyah, iaitu dia tak nak sembah Allah. Dia tak sujud, dia tak terima Allah tu layak sembah. Dia tahu Allah sahaja yang ciptakan alam, tapi boleh sembah selain Allah bersama dengan Allah. Macam musyrikin lah. Jadi bila kita pecahkan tiga, dia kata mereka jadikan orang kafir sebagai ahli tauhid. Betul ke kita cakap macam tu? Tak. Kita bila pecahkan tauhid pada tiga, artinya bukan suruh ambil satu-satu. Bila kita mentauhidkan Allah secara mutlak, ia ahli tauhid. Tapi apabila kita hanya mentauhidkan Allah dalam aspek rububiyah, artinya dia bukan ahli tauhid. Bila buang salah satu aspek dalam bab ini. Kalau bab asma sifat, kata habis asma sifat dia lawan. Asma sifat kita bincangkan, sebab tu kita tidak bab asma sifat, mentauhidkan asma sifat wajib. Tetapi orang yang tak terima asma sifat langsung, betul lah kafir. Tapi orang terima dengan takwil, tolak sebagai sifat kerana syubhah sebagainya, kita kata tak, itu mereka masih lagi ahli tauhid, orang Islam yang tersalah. Paling-paling ulama mengkategorikan mereka sebagai ahli bid'ah. Sebab apa? Pemikiran mereka itu pemikiran yang menyeleweng. Tu yang kita sebut. Tapi yang mereka sebut, yang mereka ajarkan, yang mereka fahamkan lain. Menyebabkan orang faham, jadi halakan, dikatakan golongan musyrikin jahiliyah itu kenal Allah, sedangkan begitu. Kita kata kenal Allah, ya kita sebut. Ahlul jahiliyah kenal Allah tidak? Kenal, tapi tidak sembah Allah. Dan ini benda yang sangat pemikiran part yang sangat penting difahami. Bagi ahlul kalam, mereka sangat berat kalau kita kata orang kafir itu kenal Allah. Sebab apa? Kalau kata orang kafir kenal Allah tapi dia masih kafir, dia bercanggah dengan konsep tauhid yang diajarkan dalam semua mazhab kalam. Jangan cukup untuk kenal Allah itu wujud sebagai contoh. Kita belajar contohlah, kita ambil tauhid mazhab yang paling dalam bab ini yang paling dekatlah dengan yang kita katakan Ahlussunnah secara umum. Kenapa Ahlussunnah umum? Mereka bab akidah, bab la ilaha sama je semuanya, dah umum dah. Cuma pendetilan terhadap kalimah la ilaha illallah tu, tentang kenal Allah tu, didetailkan tu yang jadi kita khilaf. Jadi kita tak keluarkan ahli kalam, apatah lagi Asy'ariyah yang bukan ahli kalam, yang betul-betul kalam, yang tak sepenuhnya ambil kaedah kalam saring. Jadi kita mereka orang Islam, dan bab yang lain mereka Ahlussunnah wal Jamaah, bab mereka khilaf dengan salafus salih, kita perlu betulkan. Okey. Jadi Ahlul Kalam semua sekali, tajuk perbincangan utama adalah membuktikan Allah itu wujud. Dalil perlu buktikan Allah itu wujud. Inilah dia tujuan ilmu kalam yang sebenar. Tujuan utamanya buktikan Allah tu wujud. Jadi kalau kita kata kalau buktikan Tuhan tu wujud dengan segala dalil-dalil yang disebutkan dalam ilmu kalam, dalil hudus dan sebagainya, kita kata selesai belajar sekalipun belum tentu lagi beriman. Betul tak? Sebab orang kafir pun kenal Allah tu wujud. Iblis pun kenal Allah tu wujud. Fir'aun pun kenal Allah tu wujud. Bila kata golongan jahiliyah kenal tahu Allah tu wujud, Allah itu ada, mereka marah. Dia kata, memanglah kena terima, tak nak kena terima. Orang kata habis, dia akan cuba cari ayat yang menunjukkan bahawa ada orang jahiliyah yang tak kenal Allah. Kita tak hiraukan tentang kita tak nafikan ada orang kafir yang tak kenal Allah. Golongan etis ada tak ada? Ada. Wujud. Mereka memang kafir lah. Cuma yang kita maksudkan, kalau sekadar kenal Allah sahaja belum menjadikan dia orang beriman. Sebab Yahudi kenal Allah, Nasrani kenal Allah, Arab Quraisy kenal Allah. Mereka ada Baitullah. Abdul Muttalib bila diserang oleh Abrahah, dia kata, aku tuan unta, aku minta unta balik 2 ekor tu. Rabbul Bait, Bait ada Rabbnya, ada Tuhan dia, Tuhan dia. Anak dia pun nama Abdullah.
Takkan benda ni susah nak faham. Dah tentu Abadillah Abdullah ni ramai pada zaman sebelum Islam. Jadi mereka memang kenal Allah. Dan Allah pun dalam ayat ni, ayat yang kita baca sekarang, kalau kita baca wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, sekiranya kalian tanya pada mereka siapakah ciptakan langit-langit dan bumi, pasti mereka jawab Allah. Kita faham tak maksudnya? Faham? Mereka kenal Allah, mereka tahu Allah yang ciptakan, tak ada orang lain. Dan mereka tauhidkan Allah bab rububiyah dalam erti kata dalam bab rububiyah, bukanlah secara total. Bukan kata mereka ahli makrifah, tak. Tapi mereka tahu yang ciptakan alam ini adalah Allah, yang mengatur alam adalah Allah, yang memiliki alam adalah Allah. Sempurna tak sempurna? Tak mungkin sempurna. Tak mungkin sempurna pemahaman mereka. Sama juga orang Islam pun belum tentu sempurna dalam bab rububiyah. Kerana Allah tauhidkan je. Tapi kadang-kadang mereka kata, oh tapi Tuhan ada pembantu, contoh. Allah yang cipta alam tapi ada pembantu, seperti mana konsep Nur Muhammad sebagai contoh. Dia juga ada sejak pada zaman dahulu. Dewa-dewa, dianggap malaikat dan dewa-dewa ini pembantu-pembantu Tuhan. Jadi, sudah tentu akidah mereka tak sempurna. Tapi secara konsepnya mereka mereka akur bahawa hanya Allah yang menciptakan alam, yang mengatur alam, yang memelihara alam. Yang kita namakan bahawa mereka mentauhidkan Allah secara tauhid ar-rububiyah. Namun mereka tidak mentauhidkan Allah secara al-uluhiyah, iaitu mereka tidak menyembah Allah. Secara mudahnya kenal Allah tapi tak nak sembah Allah. Okey. Tak nak sembah apa dia tak sembah? Mereka tak nak tauhidkan Allah dalam sembahan. Mereka sembah Allah tapi bersama yang lain. Artinya tidak mentauhidkan Allah dalam bab uluhiyah. Tapi mereka kata, kalau kita tuan-tuan hadir dalam kelas Ahlul Kalam, pasti mereka mengatakan bahawa orang kafir tak kenal Allah. Ayat ni, ayat dia ambil cara tafsir macam mana tafsir Nabi Ibrahim cabar kaum penyembah bintang dan sebagainya. Dia kata ayat ni sebenarnya bukan ayat Allah beritahu kenyataan, tapi ayat-ayat cabaran. Mulalah tafsir, dibawakan macam-macam tafsir. Sebab tu dalam seminar balas kami jawab balik, qaul Ibn Abbas dan sebagainya, memang ayat ni ayat kenyataan. Yang tu yang kita bincangkan dalam forum tersebut. Forum kami ada buat forum balas. Okey. Jadi bila balik semula pada teks, sini Syekh kata orang-orang yang meninggal dalam mereka, orang-orang meninggal di kalangan orang-orang yang membawa yang ahli kabair, yang melakukan dosa besar, bila mereka meninggal dalam keadaan masih mentauhidkan Allah, mereka berada dalam masyiatillah walaupun mereka tidak bertaubat sebelumnya. Maksudnya masih ada kemungkinan Allah boleh ampunkan mereka. Mungkin Allah ampunkan, mungkin Allah tak ampunkan. Bukan confirm. Orang kafir takkan Allah ampunkan. Tapi orang yang ahli tauhid walaupun bawa dosa besar dan mereka tidak bertaubat, mungkin Allah ampunkan. Kenapa? Sebab ketika mereka meninggal dahulu, mereka meninggal dalam keadaan arifin, kata Imam Tahawi, dibetulkan oleh Ibn Abil Is, lebih tepat sebut mukminin. Sebab masa mereka meninggal dan beriman kepada Allah. Dan Syekh sekarang ni kita bincang, Ibn Abil Is nak betulkan, beliau kena bagi alasan. Kenapa kalimah arifin, kenal Allah itu lebih sesuai digantikan dengan mukminin? Sebab Iblis pun kenal Allah. Dua ayat yang dibawa. Begitu juga orang kafir pun kenal Allah, tapi mereka masih dikira sebagai kafir. Dan ayat yang keempat yang dibawa, ayat yang ditanyakan kepada orang kafir, kul, katakan wahai Muhammad, limanil ardu, siapakah kepunyaan siapakah bumi, wa man fiha, dan segala yang tinggal dalamnya, in kuntum ta'lamun, sekiranya kalian mengetahui. Siapakah tuan bumi dan segala isi kandungannya? Sayaquluna lillah, mereka akan jawab semuanya milik Allah. Lam ditamlik.
Semuanya kepunyaan Allah. Jadi orang kafir, orang kata biarlah orang kata ada kafir tak kenal Allah dan sebagainya, kita tak pedulikan dulu. Yang penting orang ni yang Allah cerita dalam ayat ni, mereka ni kafir tapi mengaku bahawa bumi ini dan isi kandungannya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mentauhidkan Allah. Mereka kenal Allah. Tapi perkara itu tidak menjadikan mereka sebagai orang beriman. Iman perlu akur, perlu tauhidkan Allah atau akur bahawa dia tauhidkan Allah, dia akur dengan syahadahnya bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Okey, begitulah ayat-ayat lain yang menunjukkan makna ini. Seolah-olah Syekh bermaksud kenal yang okey ni Imam Abdul Aziz nak takwilkan kalam Imam Tahawi dengan cara yang betul. Mungkin Syekh maksudkan. Mungkin Syekh maksudkan arifin sini yang kenal dengan erti kata kenal yang sebenar. Bukan kenal kemudian tak sembah Allah. Yang kenal, orang yang kenal Allah yang sebenarnya sudah pasti takkan mensyirikkan Allah. Sebab tu kita belajar tauhid ar-rububiyah. Orang yang mentauhidkan dalam bab rububiyah sebenar, takkan mereka syirikkan Allah dalam bab uluhiyah. Sebab tu kita tauhid berangkai tadi. Tiga serangkai. Dia tak mungkin. Tak mungkin orang yang kenal Allah, orang yang orang kafir dia tauhidkan Allah rububiyah secara umum, tapi takkan sempurna. Kalau tauhidkan kenal Allah dengan sebenar-benarnya, tak mungkin dia akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tauhid rububiyah yang sempurna, yang betul-betul dia belajar sempurna, pasti dia melazimkan dia untuk mentauhidkan Allah dalam bab uluhiyah. Bila kenal Allah sahaja yang istijabahkan doa, dan yang lain tak layak, dan Allah larang, dan Allah marah siapa sembah selain Allah atau minta selain Allah, tak mungkin dia pergi minta selain Allah. Kalau kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sebab tu kalau jadi orang-orang kafir, adakah dia ahli tauhid? Tak, bukan ahli tauhid. Tak boleh disebahkan pun. Cuma dari segi lafaz, bila kita pecahkan rububiyah, uluhiyah dan asma' sifat, pecahkan kepada tiga untuk mudah faham pada aspek tertentu, sudah pasti dari segi bahasa tu akan termasuklah mereka mentauhidkan Allah secara rububiyah. Betul lah begitu, nak fahamkan secara pecahan, kena faham pada konteks. Tapi kalau orang yang nak cari salah, dia akan cuba cari perkataan. Tak apalah kalau mereka salah faham. Kita faham. Jadi kena rujuk baliklah pada orang yang bercakap, orang yang menulis buku tersebut. Sudah pasti mereka takkan menjadikan orang kafir itu sebagai Muslim. Begitu juga ketika orang menghukumkan suatu amalan, dikatakan tidak mentauhidkan Allah atau syirik, tidak bererti mereka menghukumkan pelakunya pasti musyrik. Betul tak? Kecuali telah ditegakkan hujah kepada mereka dengan segala syarat-syaratnya. Okey. Begitulah ayat-ayat yang lain. Okey. Syekh sekarang cuba takwilkan kalam Imam Tahawi. Seolah-olah Syekh bermaksud, iaitu kalimah Syekh arifin, kenal Allah. Kenal yang sepenuhnya. Kenal yang betul-betul kenal. Yang membawa mereka beroleh petunjuk yang dinyatakan oleh ahli tarikat. Ahli tarikat ni pun bukan ahli tarikat. Ahli tariq iaitu sahabat Nabi SAW. Ahli tariq ni bila disebut kul hadhihi sabili ad'u ila Allah, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Mana ahlus sabil dengan ahlul tariq adalah sahabat-sahabat yang ikut Nabi SAW. Orang yang kenal betul-betul. Tapi tak disebutlah ahli tariq, bukan ahli tariqah. Cuma terjemah silap. Bukan silap, memang perkataan tariq ni begitulah. Kalau sebut tariq macam tarikat lah. Tariqah. Tapi bukan tarikat yang saya masukkan. Dari mana kita tahu Ibn Abil Is tak masuk ahli tarikat? Satu buku Syekh bantai ahli tarikat. Daripada awal sebagainya.
Takkan Syekh nak maksudkan orang yang iman sempurna, yang kenal sebenarnya, yang takkan salah salah ahli tarikat. Yang kita faham dari segi konten buku secara keseluruhannya. Jadi, tarik yang beliau maksudkan ialah bukan tarikat, tapi kepada tarik yang beliau sering sebut, iaitu orang yang ikut jalan Nabi. Sebab Nabi, Allah kata, Allah suruh Nabi kata, katakan pada mereka, inilah dia jalanku. Berdakwah kepada Allah dengan basirah dan orang-orang yang ikut jalanku. Mana ahlu tarik itu adalah sahabat-sahabat Nabi SAW dan orang yang ikut jejak mereka. Jadi kata Syekh, seolah-olah Syekh bermaksud kenal. Arifin yang Syekh maksudkan dalam matan itu ialah kenal sepenuhnya yang membawa kepada beroleh petunjuk. Kenal betul-betul dia mesti berada di hidayah yang benar, yang dinyatakan oleh yang ataupun yang dilalui oleh ahli tarik, iaitu sahabat-sahabat Nabi SAW. Jauh sekali mereka itu daripada termasuk dalam lingkungan orang-orang yang melakukan dosa besar. Malah mereka merupakan penghulu dan manusia istimewa, iaitu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Okey. Seterusnya, ini masih matan yang sama, cuma matan yang kita syarahkan ni panjang. Kata Syekh lagi, وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله. Wahum fi masyiatihi, dan mereka berada dalam lingkungan kehendak, itu lingkungan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Wa hukmihi, dan berada di bawah kerajaannya. Hukmihi bukan hikmah tapi kerajaan. Mereka berada dalam lingkungan kehendak Allah dan kerajaan Allah atau kekuasaan Allah. Hukmihi di situ adalah, jadi orang yang meninggal dan buat dosa besar, mereka berada di kehendak Allah dan berada di bawah kuasa Allah, berada di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a ghafara lahum wa 'afa 'anhum bi fadlih. Sekiranya dia mahu, dia mengampunkan mereka dengan maghfirah dan juga al-'afu, dengan kurniaannya. Okey. Apa maksud kalam Syekh di sini? Kata Syekh, hingga akhir kalamnya. Hingga akhir kalamnya, apa yang Syekh kata? Kama dzakara 'azza wa jalla fi kitabih. Sebagaimana Allah sebutkan dalam kitabnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampunkan selain daripada itu atau dosa yang bawah daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki, liman yasha. Jadi mereka dinamakan sebagai ahlul masyiah. Wa in syaa'a, apa tu ahlul masyiah? Boleh jadi Allah ampunkan. Wa in syaa'a, dan kalau Allah nak, azabahum fin nar bi'adlih. Allah boleh azab mereka dalam api neraka kerana sifat keadilannya. Allah Maha Adil. Thumma yukhrijuhum minha bi rahmatihi. Kemudian Allah boleh keluarkan mereka dengan rahmat Allah. Allah dah azab mereka dengan sifat keadilan, kemudian Allah rahmat pada mereka, Allah keluarkan mereka. Wa syafa'ati syafi'in, atau Allah keluarkan mereka kerana ada pihak yang memberikan syafaat di kalangan orang-orang yang layak bagi syafaat, min ahli ta'atihi, di kalangan ahli ta'ahnya, iaitu orang beriman. Summa yab'athuhum ila jannatihi, kemudian mereka akan diutuskan ke syurganya, dibawa ke syurganya. Ini ayat Syekh yang penuh. Jadi Syekh kata, apa erti masyiatihi di sini? Allah Subhanahu wa taala membezakan antara syirik dan lainnya kerana syirik merupakan dosa besar yang terbesar, sebagaimana yang dinyatakan, yang dikatakan oleh Nabi SAW, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu dosa syirik tidak akan diampunkan, serta dia mengaitkan keampunannya dengan kehendaknya terhadap dosa-dosa lain. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Yushraka bihi. Allah takkan ampunkan siapa sahaja yang melakukan syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah boleh ampunkan dosa orang-orang yang melakukan dosa kurang daripada itu, yang tak sampai pada syirik, bagi siapa yang Allah kehendaki. Okay, ayat ini Allah tak ampunkan dosa syirik, Allah ampunkan dosa yang
yang lain. Okey. Masa hidup ke masa dah mati? Ayat ni cerita tentang dah mati, bukan hidup. Sebab hidup, ayat taubat itu dah tolak. Kita akan bincangkan sebentar lagi. Sekiranya semua dosa itu sama, maksudnya kalaulah kita katakan buat dosa besar je masuk neraka, Allah tak akan ampunkan, mana sama ya syirik ke tak syirik, asalkan dosa besar saja. Sekiranya semua dosa itu sama, maka tidak ada faedahnya keampunan itu dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah nak bezakan syirik dengan dunazalik, syirik dan yang selainnya? Kalaulah kata kita nak gunakan istilah, gunalah semua dosa apa sekalipun, asalkan dosa besar berada masyiatillah. Tak boleh. Sebab Allah bezakan syirik dan yang lain. Yang lain berada dalam masyiah. Atau sebaliknya, Allah tak ampunkan semua. Dosa besar mesti taubat. Kita kata dah mesti taubat. Betul. Untuk kita yakin dosa kita diampunkan, mesti taubat. Arti mati dalam keadaan beriman. Tapi kalau mati bawa dosa besar, dia berada masyiatillah. Tapi kalau mati dah bertaubat, alhamdulillah, sempat bertaubat. Kita ada harapan raja bahawa dia di kalangan orang beriman. Mana orang buat dosa besar, dia sempat bertaubat. Dia sempat bertaubat, dia mengucap, sebelum tu dengar dia ni dah murtad sebagainya. Kemudian dia sempat dia murtad. Lepas tu dia masuk Islam. Alhamdulillah, selesai dah taubat. Tengok lepas masuk Islam, buat pula dosa syirik. Orang beritahu dia taubat lagi, kan? Tengah-tengah bertaubat, tengah-tengah insaf, tengah-tengah pergi masjid sebagainya, meninggal. Adanya harapan tadi. Dia orang yang beriman sebab dah bertaubat. Tapi kalau dia sempat masuk Islam, dia masuk Islam atau dia memang Islam, tak keluar dari Islam, kemudian tak sempat taubat, dia ahlul kabair. Kita tahu dia ni memang buat dosa besar. Dia meninggal tidak bertaubat. Keadaan dia macam mana? Kita tak boleh putuskan dia sebagai ahli neraka. Sebagaimana Khawarij. Kita pun tak boleh putuskan dia sebagai ahli syurga, sebagaimana ahli Murji'ah. Ahli Murji'ah dan Batinah tak ada apa. Semua alam ni sama je. Kita hanya berlakon. Syurga neraka ni hanyalah syurga neraka dan syariat hanyalah Allah turunkan hukum tu untuk tenteramkan alam. Supaya si fulan tak bunuh anak orang. Kenapa kena ikut syariat? Supaya alam tenteram, tak jadi bergaduh. Kalau tak ada hukum syariat, si fulan boleh bunuh orang, boleh rogol orang, boleh rompak sesuka hati. Jadi ada hukum syariat, jadi tenang. Tapi hakikatnya, Allah je semua tu. Allah, kelakunan. Allah yang buat semua tu. Ni kata golongan Murji'ah yang melampau di kalangan yang kita bincangkan semalam, di kalangan ahli-ahli kononnya sampai pada tahap hakikat dan sebagainya. Betul, mereka tak terikat dengan hukum syariat. Sebab mereka dah tahu macam tu, mereka tak terikat dah. Yang tak tahu ni, yang tak yakin lagi ni, yang belum yakin, kena ikut syariat lah. Ikut syariat. Kita tak kata begitu. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan dia buat dosa besar. Contoh, kita nampak orang Islam yang meninggal dalam keadaan berzina. Masa diserbu, terkejut, kena serang jantung, mati. Okey. Nampak tidak? Jelas dia buat dosa besar? Jelas. Sempat taubat atau tidak? Tak tahulah. Tapi kita nampak keadaan macam tak sempat. Okey, dia ni keadaan begini. Nak hukumkan neraka ke? Tak. Kita bukan Mu'tazilah, kita bukan Khawarij. Okey. Nak hukumkan di syurga ke? Tak. Kita bukan Murji'ah, kita bukan Batiniyah. Kita hukumkan apa? Ahlul Masyiah. Kenapa Ahlul Masyiah tak kafir? Sebab dia bukan kafir. Dia bukan, kita tak boleh confirm mana. Dia berada dalam masyiatillah. Mana tahu kali ini dia terlanjur. Mana tahu ada kebaikan dia yang lain yang Allah pandang. Kita tak tahu. Adakah kita kata bila kita mana tahu ada kebaikan artinya kita menyucikan dia? Tak. Kita cuma nak beritahu jangan hukumkan dia sebagai ahli neraka. Itu kita bincangkan sebelum ini. Berarti mereka berada dalam ahlul masyiah. Ahlul masyiah. Jadi kalau orang meninggal keadaan beriman, syurga sudah pasti. Di kalangan nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin.
confirm syurga. Cuma tak tahu kita ni soleh tak soleh. Nak kata nabiyin taklah, memang nabi, bukan nabi. Siddiqin wallahu alam macam tak juga. Syuhada belum tentu kita mati tak tahu keadaan macam mana syuhada. Salihin kita harap jadi dengan salihin, tapi belum tentu. Belum tentu. Jadi adakah kita ahli masyiah? Harap. Jangan harap ahli masyiah. Maksudnya, kita harap kita beriman, kita tak boleh kata ahli masyiah. Ahli masyiah hanya diguna pakai untuk merujuk kepada orang-orang yang dalam keadaan tadi. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Walaupun secara hakikatnya, hakikat bukan hakikat lah. Secara umumnya semua kita berada dalam masyiatillah. Cuma Allah dah kategorikan. Syirik Allah tak ampunkan, selain itu Allah boleh ampunkan bila Allah nak. Sebab tu mereka dinamakan sebagai ahlul masyiah. Kita perlu tengok kepada pengkategorian sesuai dengan ayat Al-Quran. Okey. Yang pasti, okey kita tengok. Keampunan dosa besar dan dosa kecil setelah taubat adalah sudah yang pasti, tanpa dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Macam kitab lama. Tak faham. Tapi kalau bertaubat confirm dosa besar ke, dosa kecil ke, dosa syirik ke, semua sekali Allah boleh ampunkan. Artinya kalau dia masih hidup, dia dah bertaubat pada Allah, boleh jadi Allah ampunkan dia. Semoga Allah terima taubat dia lah. Tapi kalau taubat ni boleh hapuskan semua dosa. Dalilnya mana? Allah berfirman, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-Ku yang telah melakukan kezaliman yang melampau ke atas dirinya, jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Jadi ayat ni cerita tentang masa hidup. Ayat tadi cerita kalau meninggal. Sebagai peringatan, Allah takkan ampunkan kalau dia ada dosa syirik. Allah ampunkan dosa itu ayat ketika dah meninggal. Kita baca sekarang jadi peringatan kepada kita. Jangan sampai meninggal dalam keadaan syirik. Dan jangan meninggal bawa dosa besar sebab berada masyiatillah. Kita nak meninggal dalam beriman yang pasti Allah berikan rahmat, berikan maghfirah. Orang beriman tak berdosa ke? Berdosa. Mesti ada dosa. Tapi orang beriman itu Allah janjikan mereka, Allah ampunkan dosa mereka. Selalu kita baca Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini semua kerana apa? Orang beriman lah. Beriman bukan berarti bersih dosa. Orang beriman adalah orang yang sedaya upaya dan dia berjaya didik nafsu dan anggota dia untuk sentiasa taat pada Allah. Tapi sebagai manusia kadang-kadang dia tergelincir. Bila tergelincir dia cepat-cepat balik ke jalan Allah. Dia balik cepat-cepat kembali dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Benda kita nampak dengan jelas lah. Orang yang biasa istiqamah satu benda, bila dia tergelincir dia akan balik semula. Perempuan yang pakai tudung, terkeluar rambut dia, cepat-cepat dia masukkan. Perempuan tak pakai tudung, minta maaf kalau yang tak pakai tudung, rambut dia tunjuk, mana ada apa-apa. Betul tak? Itu salah satu daripada contoh. Dan kiaskanlah pada anggota lain. Ada perempuan yang memang pakai baju pendek, mana ada apa-apa kalau terbuka. Tapi kalau yang walaupun tak bertudung, tapi dia baju dia panjang, ada yang tak ada panjang. Bila terlangkat dia rasa lain. Nak tahap iman orang tu lain. Bukan tak selesa je. Memang dia tahu dia dosa, tapi tahap dosa dia pun lain. Tak tergamak. Ada orang dah pakai sempurna, jangan sangka mereka boleh pakai kurang benda itu. Tak. Tahap malu, tahap iman. Malu ni sebagai iman. Tahap tu berbeza antara seorang dengan seorang yang lain. Tak payah perempuan, laki sama juga. Kan? Ada yang mereka malu jaga segala tutur kata, perhubungan dan sebagainya. Ada yang malu dikurang sikit.
Dia boleh kontak-kontak, boleh gurau-gurau dengan bukan mahram dia atau dengan orang lain sebagainya. Tahap berbeza. Itu nampak pergaulan. Kita nampak begitu keadaannya. Begitu bab solat. Ada orang tak boleh lambat sikit. Dia masuk waktu dia rasa tak tenang. Dia nak solat. Ada tahap dia masuk waktu kena solat. Lambat tak boleh. Ada orang lambat tak kisah sampai last sekali tak kisah. Tahap berbeza. Ada orang tak dapat solat di masjid sebagai satu dia rasa macam kelainan. Terlepas satu waktu. Ada orang terlepas satu rakaat. Dia tak sempat. Ada orang terlepas takbir dia dah. Dia tak sempat. Masa umum takbir dia tak ada kat saf. Dia rasa lain dah. Tahap berbeza. Tahap berbeza. Ada orang dia berada dalam masjid. Ditunggu solat. Ini kan semua ada kelebihannya. Semua ada kelebihan. Tahap berbeza dalam semua bab. Semua bab. Jadi, tak mungkin orang yang sentiasa tunggu dalam masjid, mereka akan tinggalkan solat begitu saja. Tak mungkin. Susah. Nah, orang yang berada di level iman yang tinggi, tak mungkin mereka jadi murtad tiba-tiba. Tak mungkin. Tak berlaku. Dia akan berlaku lemah iman, lemah, makin lemah, makin cuai, sampai pada tahap iman tu sangat nipis pada dia. Kekufuran tu lebih banyak. Cabang-cabang kufur lebih banyak. Sehingga terputusnya asas iman. Asal iman. Lepas tu orang yang murtad. Kita nampak. Cerita ni apa? Sebab dia memang dah lama dah dia ni. Satu kampung tahu dia memang jahat dah. Walaupun dulu sejarahnya pernah masuk sekolah Arab ke. Masa kecil pernah hafal satu juzuk ke. Tapi dah lama ditinggalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula dengan badan yang kecil, makin jauh. Sebab tu kita hidup ke mana? Kita jangan jadi orang yang jauh dari Allah. Sentiasa kita tahu level kita ni taklah level siddiqin. Tak level tu. Tapi hari-hari kita jaga iman yang ada, tingkatkan iman sedikit demi sedikit. Cara macam mana? Antara cara tingkatkan iman melalui jalan ilmu. Majlis ilmu kita banyak hadir, atau melalui solat, solat jamaah. Jalan-jalan untuk tuju pada iman tu yang kita usahakan. Dan takkan mampu kita ni sempurna. Kita takkan mampu sempurna. Sebab tu kalau nak tahu kita sempurna tak sempurna, tanya isteri kita. Abang sempurna tak sayang? Cuba tanya dia. Kan? Pergilah kelas siapa sekalipun, pergilah belajar macam mana sekalipun, yang paling jujur komen kepada kita adalah isteri yang duduk dengan kita. Yang tak ada isteri, kita isterikan dia. Bukan isterikan dia, kita kenalkan dia pada calonnya. Okey, kita kempen sekali. Dewan ni ramai bujang ni. Hari ni penuh orang bujang. Yang bujang 4 lah. Yang bujang 3 ramai lah. Yang bujang 4 pun ramai. Alhamdulillah, Batu Salam masih ada jejaka-jejaka tampan yang ramai yang hadir. InsyaAllah. Jauh kita ni. Okey, seterusnya. Okey, habis. Sallu. Okey, ni sampai sini. Sampai sini yang matan Syekh. InsyaAllah kita akan masuk matan baru. Matan baru kata Syekh. Dot. Dia bukan dot. Dia sebenarnya matan ni. Antum boleh tulis dulu. Tulis matan dia. Tulis bahasa Arab pun boleh. Okey, matan yang tak diterjemahkan ini, saya tak pasti kenapa Syekh tulis dot. Mungkin buku cetakan yang beliau rujuk tidak ada matan. Matannya adalah wa naras salata khalfa kullu birrin wa fajirin min ahli al-qiblah wa ala man mata minhum. Dan kami berpandangan, Abu Ja'far kami berpandangan boleh solat di belakang kullu birrin wa fajir. Mana sah salat di belakang orang-orang yang baik atau orang-orang yang jahat. Min ahlil qiblah, dari kalangan orang ahli qiblah. Selagi di Islam. Jadi kalau masuk masjid tu, kita boleh pilih mana. Tapi nak kata sah tak sah, okay, asalkan dia orang Islam, masih lagi Islam, dia solat
kita boleh solat belakang dia dan solat kita sah. Ni yang ditegaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Maksudnya beliau tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa. Apatah walaupun dosa besar. Apatah lagi yang sekadar dosa-dosa kecil. Ada cerita tentang terlompat. Oh, anak tinggal. Jap. Okey, ada bawah lagi. Ada lagi. Okey. Kita habis sikit je. Kita habiskan matan ni. Okey, kemudian Syekh lepas bincangkan, Syekh berdoa. Dia kata, ya Allah, doa yang minta maaf, betul terlompat. Syekh selepas cerita tentang orang kafir begini begitu, yang orang kafir, kemudian orang syirik, orang ahli kabair yang buat dosa besar meninggal dalam keadaan tidak bertaubat, penghujungnya Syekh doa. Ini maksud dah matan sendiri pun datang daripada hati seorang yang alim. Kita semua takut, macam mana sekalipun takut apa doa yang Syekh sebutkan dalam matan ini. Syekh sebut, Allahumma ya waliyal Islam wa ahli, massikna bil Islam hatta nalqaka bihi. Ya Allah, waliyal Islam wa ahli, Tuhan pemelihara agama Islam dan yang memelihara orang-orang Islam. Massikna bil Islam, jadikan kami pegang teguh dengan Islam hatta nalqaka bihi, sehingga kami meninggal bertemu denganmu ya Allah. Jadi inilah doa, syarah doa. Ya Allah, wahai pemelihara agama Islam dan umatnya, teguhkanlah kami di atas jalan Islam hingga kami bertemu denganmu. Syekhul Islam Abu Ismail Al-Ansari meriwayatkan dalam kitab karangannya Al-Faruq dengan sanad daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata, antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengucapkan. Okey, doa ni Syekh doakan. Imam Ibn Ba'is beliau kata ada doa yang dibaca yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang Nabi ajar. Apa doa? Ya waliyal Islam wa ahli, massikni bil Islam hatta alqaka alaih. Jadi doa ini doa yang diambil daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai pemelihara agama Islam dan ahlinya, teguhkanlah kami dengan Islam hingga kami bertemu denganmu di atas landasannya. Doa yang sama dengan doa ini ialah doa Nabi Yusuf alaihi salam, di mana baginda berkata, walhiqni bis salihin. Ayatnya penuh. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ayat sebelumnya, tawaffani muslima, itu yang paling penting tu sebenarnya. Matikan kami dalam keadaan muslim. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, dan masukkan aku di kalangan orang saleh. Ini antara doa yang paling tawadhu. Nabi Yusuf, Nabi, Rasul. Tapi doa, masukkan aku di kalangan orang-orang saleh. Beliau bukan orang saleh lagi, seorang Nabi. Seperti Nabiyyin, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Salihin ini paling bawah. Beliau di kalangan Nabiyyin, malah Mursalin, Nabi lah, Nabiyyin. Tapi doa, bila berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan rasa aku ni Rasul. Aku ni, ketika bersendirian dengan Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Hidup, matikan aku dengan orang-orang bersama orang-orang yang saleh. Matikan aku dengan beragama Islam dan masukkan aku di kalangan orang-orang yang saleh. Kerana apa? Saleh ini umum, termasuk semua sekali. Ini doa Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga doa yang sama yang dibacakan oleh ahli sihir. Tatkala mereka dibunuh, mereka kata, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alaina sabra, atau Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah Tuhanku, berilah kesabaran, limpahkan kesabaran padaku, kepada ya Allah Tuhan kami, limpahkan kesabaran ke atas diri kami dan matikanlah kami dengan keadaan Islam. Okey. Ayat ini tidak boleh digunakan untuk membuktikan keharusan meminta mati untuk bertemu dengan Allah, bukan meminta mati. Kerana doa ini adalah doa supaya dimatikan di atas Islam dan bukannya doa meminta mati secara umum.
dan tidak juga dimatikan sekarang. Perbezaannya adalah jelas. Dalil ni ada, kenapa sebut? Sebab ada di kalangan ulama kata boleh doa minta mati. Jadi saya kata doa ini bukan minta mati. Doa ni minta mati dalam keadaan Islam. Bukan nak mati sekarang. Bukan nak minta mati, tapi minta mati dalam keadaan Islam. Bukan mati yang mutlak. Jadi hukumnya boleh tak doa minta mati? Tak boleh secara mutlak. Kecuali dikaitkan dengan iman. Sekiranya mati itu baik untuk aku dan agamaku dan sebagainya. Okay, insyaAllah kita bincangkan kemudian pukul 10 tepat. Minta maaf, anak dah lambat, anak pun lambatkan kelas. Tak apa, pemuda-pemuda, mohon maaf. Kalau yang kat rumah, minta maaf lah. Kat rumah kalau penat, tidur je. Subhanakallah, sama macam ni. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sambung, ada soalan tapi saya memang sengaja tutup. Dewan kita bincang kat luar nanti insya-Allah.